Jadi inilah saya. Jadi gini, mudah aja. So liberal plural ni, tuan-tuan tengoklah surat khabar, tengok dalam TV. Liberal plural. Baik. Datang apa liberal ni? Duk liberal ni apa benda sebenarnya? Jadi liberal ni daripada perkataan apa namanya tu, orang putih. Dah jadi Melayu lah liberal. Kita kadang-kadang kecil-kecil lah hang ni liberal sangat ni. Sebab liberal apa, isap rokok ceh. Dah isap rokok berdiri berjalan pula lagi kan. Kita liberal lah hang ni. Liberal. Hang ni liberal ni amboi pakai baju tak macam nak kata rimau tak kata rimau. Dia belang corak pelik, liberal. Cuma liberal ni dia bebas sikit. Jadi liberal ini sekarang ini datang ke Malaysia dinamakan pemikiran. Kalau sekadar liberal biasa macam saya kata tadi, isap rokok, dah habis isap rokok berdiri berjalan pula kan. Kalau liberal itu bukan pemahaman akidah. Itu ada furuk fiqh. Kita tak bercara bab tu. Furuk fiqh atau bab hukum fiqh. Tapi bila liberal ini, bila kita sebut liberalisme, liberalisme dia merupakan perkara akidah yang akan dibincangkan oleh saudara penceramah kita nanti. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Syairah, Maturidi dan seumpamanya. Jadi kembali kepada soal liberal ni, liberal ini ialah berkaitan dengan akidah, bukan benda biasa tuan-tuan. Jangan kita ingat ini liberal apa. Tidak. Sebab dia ada kaitannya nanti dengan akidah. Baik, apa dia? Baik, liberal ni ialah satu cara berfikir. Liberalisme ataupun biasa kita sebut liberalisme agama. Ini ialah satu cara berfikir, satu jenis berfikir dalam memahami agama. Kalau dia liberal dalam ekonomi, satu cerita. Liberal dalam politik, ini satu hal lah. Liberal dalam makanan, contoh katakan, itu satu hal lah. Tapi liberal ni bebas di dalam memahami agama. Dia bebas, ikut suka aku. ISA, ikut suka aku. Ini dia pemahaman pemikiran liberalisme agama. Ingat tuan-tuan, bila sebut liberal satu bab, tapi bila sebut liberalisme agama ialah satu cara berfikir bagaimana nak faham agama, terutamanya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hukum hakam Islam, berkaitan dengan akhlak Islam. Liberal. Baik, kita tengok. Saya akan bagi contoh nanti. Hubungan liberalisme agama dengan pluralisme agama, tajuk kita kan, kaitan cukup rapat macam aur dengan tebing, isi dengan kuku, isi dengan darah kah, urat dengan darah, kaitan cukup baik. Jadi artinya tuan-tuan kena faham, tuan-tuan faham dan tuan-tuan kena cerita balik liberalisme agama. Ini dipaham ni hebat, dah masuk dah pemikiran Tuhan Harunnya Abrahamic ataupun dipanggil agama Ibrahim, kan? Betul dipaham ni Usama kan? Ini ada kaitan ni. Sejak lagi saya akan cerita. Ibrahim dipanggil apa? Ibrahimic faith, agama Ibrahim. Dia ada dia punya tok nenek dia sebenarnya. Bukan dia beranak di Sepang dah, tok nenek dia ada. Jadi kita rasa tak ada apalah. Tidak, jangan. Dirancang sedemikian rupa nak masuk ke kampung-kampung. Apalagi negara kita ni negara yang terbuka. Baru sembang Datuk Farudin tadi. Terbuka. Mainlah apa saja. Maka penapisnya ialah kita kena faham akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Maturidi, Asy'ariyah, bukan yang diajarkan oleh Muhammad Abdul Wahab dan semua, tidak.
Kita dah ada dah. Baik. Jadi kembali kepada soal liberal plural ni. Baik. Liberal ni dia bebas berfikir. Dia berfikir apa? Apa benda yang dia nak fikir? Apa benda yang dia nak berfikir? Apa benda yang dia nak faham agama itu? Itu ISA tu, I ikut suka aku. Bukan ISA tangkap tu tidak Jadi sebagai satu contoh tuan-tuan, liberal ni contoh katakan solat, semayang semayang. Dulu ada satu orang yang duduk di Pulau Pinang tahun 70-an dulu. Dia kata solat ini yang aku faham, kata orang berkenaan ni, dia fikir cara dia ni, yang aku faham dalam Quran dia tak cakap 5. Ni kata satu orang di Pulau Pinang, hidup lagi lah ni, tangkap dia Jais, tahu yang amat nak bercara tak boleh, dia kata dia sakit, nak bercara tak boleh, dia kata dia sakit. Helah je tu, tak boleh sebut nama, takut dia saman. Betul tak? Saman Cik Rozlan kena jamin lah saya. Baik. Jadi dia berfikir Quran tak ada, aku ni ahlul Quran. Dia kata dia ahli Quran. Ahli Quran tu tuan-tuan tahu lah, ini satu istilah ahlul Quran ni, bukan hang baca-baca begitu. Baik, kembali kepada hadis sebab masa kita. Jadi dia berfikir Quran tak cerita mengenai sembahyang 5 waktu. Dia cerita tengok-tengok Ibrahim alaihissalam, Nabi sembahyang dia kata 3 waktu. Kata hamba Allah yang berkenaan ini. Jadi dia fikir, maka dia kira sembahyang 5 waktu macam kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia sembahyang 3 waktu sebab dia berfikir cara dia. Ini dia liberal, cara berfikir, cara liberal. Itu kita kena faham. Baik. Contoh lagi, fikir aku cara dia. Al-Quran. Ini cerita Al-Quran. Baik. Dia kata Al-Quran ini dalam Al-Quran ada cerita mengenai jihad. Jihadan kabirah, jihad. Jihad. Infiru khifafan wa thiqal dan seterusnya. Jihad, cerita jihad. Jadi orang yang berfikir liberal ni, dia kata apa? Jihad ni maknanya mesti ada perang, mesti ada senjata, mesti ada tumpah darah. Kalau kena gayalah, kalau tidak damailah, kan? Jadi orang liberal ni kata dalam Quran kata ada perkataan jihad. Kita tak mau pakai sebab di dalam keadaan dunia sekarang ini yang nak berdamai, yang tak mau kacau hang, tak mau kacau aku tak mau kacau hang, mari kita duduk sama-sama. Maka perkataan jihad di dalam Quran itu mesti digugurkan. Boleh ke dalam Quran sebut jihad? Tak boleh. Tak boleh gugur. Sebab dia pakai otak dia bahawa kita nak hidup damai, nak hidup saling hormat, tak mau perang-perang, konflik tak mau ada, maka perkataan jihad kena drop, kena gugur. Tak boleh. Tak boleh. Kena kekal perkataan jihad. Sama juga dengan perkataan solat. Solat itu wajib. Tentu ada syarat-syarat nak solat. Betul tak tuan? Ada perkara yang boleh membatalkan solat. Sama dengan jihad. Jihad ada rukun jihad. Jangan tengok-tengok aku nak pergi di Syria, galas senapang, tembak apa tak kerti, pergi nak berjihad di Syria. Tak boleh. Betul tak? Nak berjihad ada syarat. Seperti mana nak solat ada syarat nak solat. Wajib solat bila? Wajib jihad bila? Apa syarat dan seumpamanya. Jadi kembali kepada soal tadi. Bahkan dia berfikir ini tidak ada. Satu lagi orang yang berfikir, saya ambil contoh ni tuan-tuan, yang saya ambil contoh ini diucapkan oleh orang Melayu yang mengaku beragama Islam. Ini yang saya bagi contoh ni. Bukan kata mai mana-mana ada. Orang yang masih mengaku Islam. Baik. Yang ketiga, contoh liberal ni, dia fikir, dia duduk aku nak kata apa je lagi dalam ceramah ni. Sekarang ni Perdana Menteri kata satu Malaysia. Perdana Menteri kata satu Malaysia. Betul tuan? Baik.
Dia, apa aku nak kata dia? Aku sokong satu Malaysia. Aku sokong. Habis apa benda aku nak kata? Nak sokong ni kena ada sabab. Maka kata mereka berfikir secara bebas tadi, berfikir secara liberal, bahawa nak jadikan Malaysia ni negara aman damai, maka orang Islam, lelaki Islam, wanita Islam boleh berkahwin dengan orang yang bukan Islam tanpa menukar agama kepada Islam. Ini mereka sebut dalam buku mereka. Kita tak bawa lah kan, tak bawa kan buku tu. Muka surat 30, hukum, kata apa ada memberi fatwa. Fatwa cara mereka lah. Orang Islam boleh berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa menukar agama mereka. Ini cara berfikir liberal. Minta maaf sebab saya duduk, tuan-tuan duduk, saya berdiri tak sedap, baik saya sama-sama kita duduk. Boleh? Okey, silakan. Orang tua-tua sakit lutut, sakit pinggang, macam-macam sakit. Sakit kepala pada, sakit hati pada. Baik. Jadi ini dia dalam buku yang mereka tulis, disebarkan. Hukum boleh kahwin orang Islam dengan bukan Islam tanpa tukar agama. Ni ditulis, diterbitkan, disebarkan, tuan-tuan. Ini liberal pemikiran. Kita tak boleh masuk Islam dulu. Salah seorang lelaki atau pasangan tu mesti masuk Islam dulu. Masuk Islam pula bukan Islam Syiah, Islam Sunnah. Jadi pemikiran liberal begitu. Dan nak tengok negara kita ni aman damai, mari kita panggil kahwin silang agama. Ini cara liberal. Bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Dia akan menjalar pemikiran ini ke kampung-kampung. Dia akan menjalar perkara ini ke segenap pelosok di mana ada orang Islam. Yang jadi masalah hanya pemikiran ni, tuan-tuan. Dia masuk dalam masyarakat Islam sahaja di Malaysia ni. Dia tak pergi ke masyarakat Hindu, masyarakat Buddha, masyarakat Kristian. Dia tak lemparkan idea ni, tapi dia masuk dalam masyarakat Islam. Inilah agenda orang-orang Yahudi nak menjahanamkan akidah dan umat Islam. Ini agenda mereka. Kita kena faham. Macam saya kata tadi, bukannya saya beranak ada tok nenek dia, ada usul asal dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini liberal. Baik, kesannya apa? Kesan pemikiran kesan pemikiran liberalisme agama di dalam ajaran Islam ialah akan jadi semua akan menyebabkan ajaran Islam ini boleh ditafsirkan, boleh diberi fatwa oleh siapa saja, hatta budak tadika. Ini bahayanya. Orang seperti Kasim Ahmad memberi interpretasi mengenai Islam. Apa kualiti orang seperti Kasim Ahmad? Orang, saya beritahu nama ni mungkin tuan-tuan tak biasa dengar, tapi dalam YouTube apa semua ada. Ni maaf. Sekarang ini ada orang Kedah lah. Saya kalau ada Kedah saya seronok jumpa sama negeri kita. Baik. Sekarang ini mereka telah terjemah kitab Datuk Faurin tu ya, oleh namanya kumpulan tu namanya Islamic Renaissance Front. Islamic Renaissance Front dikepalai oleh Dr. Faruk Musa, pakar jantung. Bukan jantung seperti mana dihuraikan oleh Imam Ghazali ya. Pakai jantung betul ni. Dapat sumat apa jumpa dia. Mereka ini telah menterjemahkan Al-Quran. Tak apalah kita boleh buat. Tapi hang ni siapa? Ini soalnya. Hang siapa?
Dah terbit dah. Saya belum dapat lagi edisi dia tu. Dah dapat Dr. Farid belum ya? Saya tengah nak cari tu. Jadi maknanya liberalis siapa saja. Budak tadika boleh terjemah Quran. Tak jahannam habis negara. Tak jahannam habis agama. Di Malaysia tuan-tuan, kalau jahannam agama, jahannam negara. Itu je mudah saya cakap. Ini kerja iblis. La'uqwiyannahum ajma'in. Siapa tadi? Si iblis berjanji, bersumpah, la'uqwiyannahum, aku nak jahannam kerana lingkup ke, aku nak Bani Adam, anak cucu Adam ni semua sekali, illa, melainkan ini yang Ustaz Mak akan cerita, illa ibadaka mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin, melainkan hambamu. Iblis kata ke Allah Ta'ala, melainkan hamba-Mu yang mukhlasin, orang yang tauhidnya benar. Seperti mana Ustaz sebut tadi, satu firqah yang menang. Sahabat tanya siapa mereka yang berjaya, al-firqah najiyah. Nabi SAW kata mereka itu ialah ahli sunnati wal jamaati. Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Ustaz Ahmad dan sahabat Ustaz Mustaqim nanti insyaAllah akan hurai. Siapa dia tu? Definisi ta'rif ahli sunnah wal jamaah seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum, mereka itu, kata Nabi, kata sahabat tanya siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, mereka ialah ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak ada pilihan. Sebab itu dalam tafsir tuan-tuan, bukalah tafsir yang dinamakan muka mereka yang bersih melepak di akhirat nanti, yauma tabyatu wujuh, yang putih melepak muka mereka itu akhirat nanti. Kata mufassirun ialah ahli sunnah wal jamaah. Habis nak pergi cari tafsir si Farouk Musa. Baca dah ayat tak ada ayat dah. Ni kita tuan-tuan sedikit banyak kita tak kira. Kita kena faham yang hadir ini hari adalah sebagai duta kita, duta ahli sunnah wal jamaah yang akan sampai kepada sahabat kita di mana saja mereka berada. Jadi kembali kepada soal pemikiran liberal tadi. Mana semua boleh bagi fatwa. Sebab itu di Indonesia tuan-tuan, waktu haji, kan kalau pergi satu haji, kalau pergi musim haji itu kan 2 juta orang. Jadi di Indonesia tuan-tuan, dia bagi fatwa baru. Ini fikir iblis dia ni, fikir iblis ni. Kalau berimpunlah 3 hari 4 hari itu jam, lah ni kita kena buka masa haji. Buka masa haji biar panjang sikit lah. Ini dalam kitab mereka, bukan saya reka-reka tuan-tuan. Saya ni demam tapi pencerahan ni peluh sikit, alhamdulillah. Makin tak pergi Jumaat, tak sihat. Baik. Mereka nak buka waktu haji, pilah bila-bila masa. Dalam masa 3 bulan tu. Sonok tak sonok? Lega lah. Betul tak tuan? Ini pergi 4 hari tu. Contoh. Nak tawaf, nak betul-betul lebih maklum. Jadi nak buka. Sebab cara berfikir logiknya, Quran tak sebut 3 hari yang berkenaan, 4 hari yang berkenaan, 5 hari yang berkenaan. Sebut haji, bulan haji. Buatlah masa mana. Ni tak lama ni malah Tuhan Harun dah kena igat dah. Kena tangkap jadi teruk. Tuhan macam mana kena tangkap? Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi tuan-tuan, ini cara berfikir liberal. Banyak contoh lagi, saya ambil contoh banyak tu lah cukup. Jadi kesannya nanti habis rosak. Mai Pak Haji Ahmad katakan, Pak Haji di mana? Saya di Mekah ni. Bulan apa ni? Bulan Syawal lah. Kita raya, terus buat haji lah. Pasal apa? Kalau nak tunggu ni bulan haji nanti, jenuh lah 2 juta. Aku dah tua dah, umur 60-70 dah. Tak lama sampailah di Malaysia kerana kita tak jaga. Kalau ahli sunnah wal jamaah ini tak disekat betul-betul, tak kita faham betul-betul, melarat lah. Yang mai Tuhan Ibrahim, Mila Ibrahim tadi tu. Hari tadi saya cerita. Kena jaga. Sebab itu di Indonesia pun cakap Melayu
Bismillah Allah apa nama solat kita takbir apa nama takbir ihram. Allah Maha Besar. Saya dengar, saya tengok TV sendiri tu tuan. Tengok TV sendiri. Alhamdulillah amin. Cakap Melayu. Bukan baca Quran itu dia terjemah. Segala puji bagi Allah. Di Indonesia, di Amerika ada buat dah. Di Amerika kan perempuan jadi imam. Tengok kan? Aminah waduk bala semua tu macam-macam lah lagi lah. Bukan seorang dia, banyak lagi. Di Indonesia ada. Sebab logik dia pakai logik ni. Konon-konon logik. Kalau hang baca ayat Quran bahasa Arab, orang tak faham. Lah ni kita nak bagi orang faham, makmum faham. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih ni. Alhamdulillah amin. Apa nama? Segala puji bagi Allah Ta'ala semesta alam. Orang faham. Kan solat itu apa nama? Ngak difahami, itu ngak ada faedah gitu. Jahanam punah ranah dengan pemikiran liberal. Pemikiran liberal ini kuat masuk ke Malaysia sekarang. Ini kesan dia satu. Baik. Saya dah tengok jam tu bagus. Masjid ni. Dalam stop tu depan. Senang. Kemana bila dia liberal? Bila dia liberal, berfikir sabar. Berfikir ikut suara aku, ISA ikut suara aku, maka kita nak jadi aman damai dunia ni, maka semua agama ni mesti sama. Kita jangan duk tembak orang tu agama yang tak betul. Kita jangan kata agama aku saja betul. Seorang ahli politik Malaysia yang tersohor, yang sedang diuzlahkan di Sungai Buloh, berkata di dalam tulisan dia ceramah di England, dia ceramah di London, dia kata apa? Saya buku tu ada bawa dia, buku tu tak bawa ada buku tu ada. Baik, dia kata apa tuan-tuan? Fitnah tak boleh ni bukan fitnah tak boleh tuan. Dia kata kalau kita percaya mengenai agama kita benar, kita tahu agama ini benar, agama Islam ini benar, kita jangan kata agama kamu salah. Tak boleh begitu. Quran jelas, inna dina indallah al-Islam. Kena baca Quran ni, dia punya sibaknya, siaknya. Tak tu kan? Kena tengok sibak sebelum. Konteks ayat itu dah kena faham. Tak bahalah baik. Jadi tuan-tuan, dia pun duduk menung-menung, gambar keluar mana beli ayat, mak aku nak cakap apa hari ni? Okey. Kita nak harmoni dunia ni. Nak harmoni macam mana? Kalau kata dia tak betul, kau ni kata dia betul, perang. Lah ni kita kata semua betul. Inilah yang disebut oleh orang berkenaan pada tahun 2010 di London. Dia ceramah di depan orang bukan Islam, cuba syarah depan tuan-tuan. Mesti tuan-tuan mengaimu. Kau cek malik ke tak benar dia mau. Yang betul aja sini. Jadi dia kata kalau kita percaya agama kita betul, benar, kita jangan kata agama yang satu lagi salah. Tak betul. Satu saja benar. Allah Ta'ala terima seperti mana yang disebut oleh ayat tadi. Daju al-yawma akmaltu lakum ila akhirih. Satu saja. Baik tuan-tuan. Ini dia berfikir secara liberal yang menjadikan pluralisme agama. Semua agama betul. Mana ada semua agama betul? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Riwayat Ahmad. Ayat al-yawma akmaltu lakum ila akhirih. Satu saja ayat itu. Sebab itu Nabi, kalau tengok sahabat, kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, Sayyidina Umar teriak. Sayyidina Umar menangis. Sebab dia tahu Nabi SAW wafat kan. Sayyidina Umar tu menangis. Tapi sebab apa? Bila Nabi SAW tanya pasal apa, wahai Umar anda menangis, keluar air mata. Sebab nanti agama yang sempurna ini akan akan dirosakkan dengan pemikiran-pemikiran batil. Sayyidina Umar menangis tu. Tengok Dr. Faudiana, Ustaz dua orang menangis dengan sahabat yang berbeza. Jadi betul berlaku sekarang.
Islam ni dah tak, belum, Islam ni tak cukup lagi abad yang ke-21 atau 22. Islam tak cukup. Mesti kita tambah dengan ajaran yang luar Islam, iaitu pluralisme agama. Baik, depa berhujah. Ini sampai ke Pahang ni. Cik Razlan, hebat Pahang ni. Ada Tuhan Harun, ada agama apa tadi? Ibrahim. Ya. Baik, betul umat Ibrahim. Di Felda pula tu kan. Macam mana ni? Okey, baik. Depa berhujah agama Ibrahim ini bukan ni. Di dalam di kalangan intelektual. Di Kuala Lumpur, intelektual asal orang Melayu juga. Asal orang Melayu. Asal orang Pahang pula lagi. Saya sembang untuk khadir kita. Ustaz Aziz, kenal lah orang tu. Saya tak ni sebut lah, takut. Orang Pahang pula lagi tu, dalam Melayu Pahang pula lagi, kata Ustaz Aziz dah koman semua. Orang ini profesor besar. Dr. Fakhruddin kawan dia lah tu. Lepas tu dia senyum. Kata orang berkenaan, berdiri sikit lah, sak duduk orang tua gitu lah, sak duduk, sak bangun, berdiri. Baik, agama Ibrahim ni kata orang berkenaan ni, dan juga kata Anwar bin Ibrahim, inherent. Agama ini saling terus menerus, sambung menyambung. Sambung menyambung daripada Nabi Ibrahim AS turun kepada anak dia, turun kepada sampai ke Nabi SAW, turun sambung menyambung. Sebab itu gerakan sekarang ini untuk mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim, dikatakan Abrahamic faith. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan dibawa oleh Ismail alaihissalam, sama dibawa oleh Isa alaihissalam, sama juga dibawa oleh Musa alaihissalam, yang berpengkalan berpunca daripada Ibrahim alaihissalam. Jadi sama sahaja agama yang dibawa oleh Ibrahim sama dengan dibawa oleh Musa, sama dibawa oleh Isa, sama dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi. Sama. Memang sama dari segi tauhidullah. Percaya pada Nabi, kepada Allah yang satu. Yang akan diteguh. Tetapi syariat berbeda. Sebab itu profesor ini yang saya sebut orang Pahang tadi tu, dia mengatakan syariat yang sebelum daripada syariat Nabi SAW tak mansuh, kita boleh pakai. Tak kacau, tak berkucar kan dia. Kalau taubat, sebagai contoh taubat zaman syariat Musa, bunuh diri, tak itu? Siapa nak bertaubat bunuh diri? Kita tidak kan? Baik, tak apalah. Jadi artinya gerakan untuk menyamakan semua agama ini sedang kuat berlaku di dalam negara kita dan juga negara Indonesia. Bila semua agama sama, maka siapa saja boleh berkahwin dengan apa saja pasangan yang beragama apa, termasuk yang menyembah batu, sama yang menyembah pokok dan seumpamanya. Jadi dalam pahaman ini, apa saja agama, oleh kerana dah sama kan, maka sama-sama akan masuk ke syurga. Sebab itu ada pensyarah di universiti di Malaysia, di Kuala Lumpur, mengatakan orang Hindu yang taat kepada agama Hindu dia, yang selalu pergi ke kuil, tak tipu orang, tak bunuh orang, tak liwat orang, tak zina orang, tak tikam ekong, akan masuk syurga. Salah dalam perspektif atau ajaran agama kita, salah. Tuhan boleh ampun. Minum tua akan minum arak apa kan semua kan, InsyaAllah Tuhan ampun. Melainkan dosa, kita boleh faham. Tapi ajaran ini
sedang masuk ke dalam negara kita. Hang agama apa tak kira. Hang sembahyanglah cara hang. Akidah hang fahamlah cara hang. Tapi dengan syarat hang percaya kepada adanya Allah. Bukan Allah, sorry. Percaya pada adanya Tuhan. Tuhan macam-macam. Macam-macam Tuhan. Kalau di Batu Cave tu, dia duduk berdiri tepi jalan besar tu, berapa tangan tu? 4 berapa kan? Ini problem kita. Ajaran ini mengatakan bahawa asal percaya kepada Tuhan, bukan Allah. Orang Kristian tak percaya pada Allah, dia percaya pada Jesus. Ini sedang masuk dalam masyarakat kita. Ini yang dimakan pluralisme agama. Maknanya masing-masing agama buat kerja masing-masing. Hang jangan kacau satu sama lain. Sama-sama kita nanti berjumpa di syurga nanti. Tidak. Apa kesannya? Kesannya pluralisme agama ini, kesannya ialah apa? Al-Quran itu sama saja dengan kitab hikayat Hang Tuah. Sama saja dengan kitab apa tu? Tajul Muluk lah kot. Tadilah. Agaknya kalau agama lain, Quran itu sama dengan Upanishad, buku Hindu kan? Sama dengan Mahabharata. Sama dengan Gran Guru Gran Sahib, buku kitab Sikh. Jadi kesan dia. Maka satu orang Islam tak semestinya atau tak perlu lagi dia berpegang kepada Al-Quran. Kalau dia baca Upanishad, sudah memadai. Sebab kitab-kitab agama itu juga boleh membawa kepada keselamatan di akhirat nanti. Ini bahaya tuan-tuan. Ini kesan dia. Maka kesan lagi satu pluralisme agama ini, kita orang yang berpegang dengan faham itu tak perlu lagi kepada sunnah nabawiyah, tak perlu pada hadis Nabi, tak perlu lagi. Tak perlu, sebab cukuplah dia mengikuti ajaran katakan Hindu lah ataupun Buddha. Sebab Buddha Amitabha cukup, tidak ada kitab yang lain daripada dia. Jadi ini akan menyebabkan kita masyarakat Islam akan tolak hadis Nabi. Syiah dia kata dia terima hadis, tapi Syiah ni hadis dia sopa puak tu juga dia tak terima sahabat, mana hadis Nabi tu tak pakailah kan bagi Syiah. Sama tersetarap daripada dengan Syiah puak-puak ini. Jadi tuan-tuan, cukup setengah jam saya baca, lebih beberapa minit, bahawa kesan daripada pluralisme agama nanti ialah Al-Quran itu tidak ada apa nilai sebenarnya. Pada bagi kita Quran itu ialah kitab huda lil muttaqin. Tidak ada yang lain. Ini bahayanya. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok yang saya sebutkan tadi, ada usaha menterjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa yang dia sebenarnya dia bukan pakar. Si Farouk Musa dia bukan pakar bahasa, bukan pakar sejarah Islam, bukan pakar. Nak terjemah kitab Quran ni berapa belas hadis, berapa belas pelajaran kena faham. Bukan main syok-syok gitu. Ini kesan dia. Maka akan runtuhlah binaan Islam. Binaan Islam yang cantik molek ni akan runtuh dengan faham semua agama sama. Macam rumah katakan, banglo semua sama aja. Kita pilih nak beli ujung tu ke nak beli ujung ni, sebab sama. Pilihlah. Harga pun sama, alat benda dalam pun sama. Pilihlah di mana. Jika kalau faham agama semua sama, begitulah. Pilihlah nak berpegang pada Quran ke, nak pegang pada Upanishad ke, kitab Hindu, nak pegang pada Guru Sahab Gran Sahib ke, nak baca buku Qadiani ke, pulanglah, semua sama. Ini bahayanya tuan-tuan. Maka setakat dulu
Selain daripada itu yang soal perisma agama tadi saling terus menerus mereka ini salah memahami hadis Nabi SAW yang banyak jalan mengenai Nabi SAW tersebut. Apa nama itu? Hanifiyah as-samhah. Mu'ithu, kata Nabi SAW, saya dibangun, dihantar untuk apa nama itu? Hanifiyah as-samhah. Maknanya agama Hanif. Banyak hadis itu, banyak jalan. Tapi mereka ini faham salah. Sebab itu, satu lagi mereka selalu guna hadis, ayat Quran yang biasa kita sebut puak-puak plural Malaysia ni selalu guna perkataan ataupun ayat Quran li ta'arafu. Wa ja'alna apa tu? Wa ja'alna macam mana? Syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ayat apa nama tu Al-Quran ini depa baca secara apa begitu? Secara literal zahir ayat. Jadi dalam sabab nuzul Al-Quran itu tuan-tuan boleh tengok, bukan cerita pasal Allah Taala jadikan berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang kabilah, li ta'arafu tu kena mengenali sama satu. Sebab turun ayat ni bukan dia Nabi Allah Taala kata semua agama sama, tidak. Sebab turun ayat ni Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu masa Fathu Makkah dia naik bangan azan di masjid di Baitullah. Jadi ada setengah sahabat kata, siapa tu? Ada orang tengok tak ni lah kan pasal Bilal orang Habasyah kan. Maka turunlah ayat kata bahawa kami jadikan perbilangan tu untuk kamu kena mengenali. Ada lagi satu sebab lain tak apalah. Tapi poin dia bukan Allah Taala tidak ada mufassirin yang mengatakan ayat wa ja'alnakum, kami jadikan Allah Ta'ala kejadikan pelbagai apa nama tu bangsa, kabilah, syu'uban wa qabaila, dan apa nama kabilah-kabilah tu untuk maksudnya semua agama sama, tidak. Ini puak liberal plural ni duk guna ayat itulah selalu mereka guna ini ayat Quran ada, padahal tidak ada seorang pun mufassirin ahli tafsir yang menggunakan dalam makna pelur sama agama. Jadi saya ingat dekat itu dulu dia ada tanya jawab kot. Ada Tuan Muzi di mana ada. Jadi kalau sekarang nak tanya satu dua soalan boleh sila. Jadi saya jadi pengusi sekarang, nak tanya sila, Allahu alam. Silakan. Jangan tanya payah-payah sangat, senang-senang. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata. Saya Ahmad Yani bin Abu Bakar. Ingin mengajukan soalan kepada Ustaz. Macam mana gerakan pluralisme dan liberalisme ini cuba untuk memasuk dalam sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang ini? Ini jazakallah Cik Ahmad. Pertamanya kena tanya orang yang merancang kurikulum itu. Itu baru mereka boleh jawab. Yang kedua, sejak lama sebenarnya, bagus soalan cantik, liberal ni dalam pemikiran Islam, dalam konteks kurikulum pendidikan sudah liberal. Sekarang di dalam silibus kita ada uluhiyah, rububiyah. Ini liberal sebenarnya. Kenapa? Kita dalam Malaysia ini kita akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita bawa yang di luar? Itu mana liberal dalam pemikiran, dalam perspektif. Sudah liberal. Mereka sedar tidak sedar saya tidak tahu. Tapi ini jarum-jarum liberal. Sama juga mengatakan bahawa Syiah itu sama, tak ada perbezaan Syiah dengan bukan Syiah, sama saja. Ini pemikiran liberal yang halus yang kita tidak sedar. Satu. Yang kedua, bagaimana Bagaimana cara tadi? Bagaimana? Sebab itu tuan-tuan, kalau baca di dalam buku terbitan Rand Corporation, Building Moderate Muslim Network. Rand Corporation ini ialah badan pemikir Yahudi untuk menjahanamkan. Tuan-tuan boleh buka buku itu dalam ni, ada dalam internet.
untuk menjahanamkan umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam buku itu menyebut mereka ini akan membantu apa yang dinamakan gerakan Wahabi. Tentang kena tu. Betul saya kata tadi, dia punya tu kita macam tak perasan. Tak perasan. Apa susut jalurnya tu dahsyat. Macam mencatur. Kita tak tahu dia nak tembak sana, rupanya melilau-lilau sini, pum, oi, sampai habis dia makan dengan queen dengan bala semua, dengan prince dan apa semua dia pakai makan. Jadi cara halus. Jadi saya bersetuju bahawa perlu dirombak kembali kurikulum pendidikan Islam, terutama dalam bab akidah Islam. Cukup tekan dulu. Allah Allah. Kemudian satu lagi aku tambah sikit lah. Tak ada orang tanya, saya bercakap. Soal liberal ni tuan-tuan, bahayanya ialah soal Cik Mat sebut tadi. Mereka ini akan masuk melalui kekuasaan politik. Dia akan masuk. Tak kira politik A, politik B, C, D, dia tak kira. Dia akan masuk. Liberal plural tidak boleh masuk, tidak boleh terlaksana melainkan dengan kekuasaan politik. Ini kita kena hati-hati. Parti A, parti B, parti C, tak kira. Dia akan masuk. Sebab itu di Indonesia, Nahdlatul Ulama, biasa disebut NU kan, bukan syadid, Asy'ariyahnya, mazhab Syafi'inya dan semua. Dia masuk sedikit demi sedikit, dia dicari satu orang namanya A. Orang ini dia berpengaruh, dia hujah. Dah boleh seorang. Sebab tu Nahdlatul Ulama sekarang ni sudah dibolosi oleh pemikiran liberal plural. Ini bahaya. Ini bahaya. Kekuasaan politik kita kena jaga. Tak kira lah UMNO ke PAS ke, PKR ke, apa R ke. Kita kena jaga supaya pemikiran ahli sunnah wal jamaah kekal dalam UMNO, kekal dalam PAS. Allah cukup panjang cerita Datuk.